Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Pada video kali ini kita ingin bercerita secara santai, tetapi topik dia memang berat. Berat sebab ia melibatkan sejarah politik Sabah yang penuh drama, penuh manipulasi, dan penuh dengan hipokrasi. Tapi semua jangan risau. Saya akan membawa Anda melalui perjalanan ini dengan tenang, satu demi satu. Dan saya yakin bila sudah habis dengar, Anda akan mulai tanya diri sendiri, siapa sebenarnya Ketua Menteri pintu belakang Sabah yang sebenar? Baiklah, mula-mula sekali saya ingin tanya Anda, bila orang sebut istilah kerajaan pintu belakang, siapa yang terlintas dalam pikiran Anda? Musa Aman, Haji Jinor, ataupun JRS? Itu semua nama-nama yang biasa kita dengar dilabel oleh penyokong pembangkang sebagai pengkhianat mandat rakyat. Tapi hari ini kita kupas kenyataan berani oleh Datuk Seri Panglima Clarence Bongkos Malakun, seorang ahli Majlis Penasihat Ekonomi Sabah dan bekas Adun Moyog. Beliau tidak main sembunyi-sembunyi. Beliau terus terang berkata, Ketua Menteri pintu belakang Sabah yang sebenar bukan orang lain tetapi Shafie Apdal. Nah, terkejut? Atau Anda pun memang sudah lama syak benda yang sama? Mari kita imbas balik sejarah. Pada tahun 2018, lepas PRU 14, suasana politik negara berubah dengan total. Di Sabah, Barisan Nasional menang majoriti mudah dan Tan Sri Musa Aman telah pun mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri. Semuanya berjalan mengikut perlembagaan, tiada kekecewaan, tiada pergelutan kuasa. Tetapi dalam masa kurang 48 jam, tiba-tiba ada perubahan yang drastik. 6 orang adun daripada APCO melompat menyokong warisan, dan tanpa sebarang undi percaya di Dewan Undangan Negeri yang Dipertua Negeri Sabah ketika itu melantik pula Shafie Apdal sebagai Ketua Menteri yang baru. Maka lahirlah situasi luar biasa di mana dalam tempo 2 hari Sabah ada 2 Ketua Menteri yang mengangkat sumpah. Sekarang saya ingin tanya Anda, bukankah itu mengikut pintu belakang? Bukankah Musa Aman yang terlebih dahulu mengangkat sumpah secara sah? Tetapi yang peliknya, bila perkara ini berlaku, tidak ada satu pun pemimpin-pemimpin yang sekarang bersuara tentang kerajaan tebuk atap dan pertikaikan kesahihan langkah itu. Daniel John Jambun, aktivis yang kini lantang bercakap soal kuasa rakyat dan demokrasi sebenar, pada masa itu pun dia sendiri senyap. Tidak ada kenyataan mengutuk langkah istana. Aneh atau tidak? Jadi dari segi fakta sejarah, jelaslah Shafie Apdal sebenarnya Ketua Menteri pintu belakang yang pertama di Sabah selepas PRU 14. Tetapi ramai yang tidak mahu mengaku ataupun sengaja buat-buat lupa sebab naratif yang mereka bawa sekarang terlalu bergantung kepada image yang kononnya Shafie adalah mangsa politik dan bukan pemainnya. Lepas berjaya merampas kuasa itu, warisan mentadbir Sabah selama lebih kurang 2 tahun. Dan sepanjang tempo itu, macam-macam kontroversi berlaku. Salah satunya yang paling ketara ialah apa yang dipanggil sebagai sempurnanisasi dalam pentadbiran. Ramai rakyat Sabah masa itu kecewa dengan melihat bagaimana Shafie mengisi jawatan-jawatan penting dalam kerajaan dan GLC dengan orang-orang dari Sempurna. Termasuklah ahli keluarganya sendiri. Ini bukanlah cerita dongengnya, ini adalah benda yang disebut secara terbuka oleh para pemerhati politik dan juga bekas pegawai kerajaan. Meritokrasi diketepikan dan diganti dengan kronisme. Dan kemudian datang isu yang jauh lebih sensitif, kebanjiran pendatang asing tanpa izin dan pemberian dokumen yang meragukan. Ketika warisan memerintah, laporan kebakaran di kawasan Setinggan meningkat mendadak. Banyak pihak mengaitkan situasi ini dengan proses-proses sulit yang didakwa memberikan IC kepada Pati. Cakap-cakap tentang proyek IC 2.0 bukan lagi sekadar teori konspirasi. Ia menjadi keresahan yang nyata di kalangan rakyat Sabah. Bayangkan, Anda sebagai rakyat yang sah, tiba-tiba melihat ada orang asing yang tidak tahu pun bercakap Melayu ataupun bercakap bahasa lokal Anda, tetapi tiba-tiba boleh dapat dokumen rasmi. Kamu tidak marahkah? Lagi satu, kalau Anda masih ingat, Shafie juga membatalkan beberapa proyek infrastruktur penting seperti Telibong 2 dan juga loji rawatan air Sandakan. Akibatnya,
Sampai hari ini Sabah masih mengalami krisis air yang kronik. Bukan itu sahaja, pembatalan proyek tersebut menyebabkan kerajaan terpaksa membayar pampasan berjuta-juta ringgit kepada syarikat terbabit. Duit rakyat terbazir begitu sahaja, dan lebih menyakitkan hati, proyek Lebuh Raya Pan Borneo yang sepatutnya menjadi game changer untuk Sabah pun tergendala apabila Shafie membatalkan model Project Delivery Partner ataupun PDP. Hasilnya kelewatan demi kelewatan pun berlaku. Jadi di mana reformasi yang dijanjikan? Apa yang berlaku bukannya reformasi tetapi regresi, yaitu kemunduran. Tapi semua itu disalut dengan retorik populis, kononnya mereka berjuang untuk rakyat. Realitinya, rakyat Sabah tanggung akibat sampailah ke hari ini. Lepas itu kita jangan lupa episode paling lucu sekali. Langkah Kinabalu pada tahun 2023. Shafie sekali lagi coba ingin merampas kuasa dengan bergabung dengan Bung Mokhtar dari UMNO. Kali ini usaha itu gagal dan Datuk Seri Haji Jinor kekal sebagai Ketua Menteri. Tapi apabila gagal, naratif lama mula dimainkan semula. Kononnya kerajaan sekarang adalah hasil permainan elit dan bukanlah suara rakyat. Soalan saya, kenapa bila warisan ambil alih kuasa pada tahun 2018 melalui lompat parti, itu dikira mandat rakyat? Tapi bila GRS berjaya membentuk kerajaan, itu pula dikatakan pengkhianatan. Tidakkah ini adalah satu hipokrasi terang-terangan? Sebenarnya inilah masalah besar politik Sabah. Double standard. Bila mereka di atas, semuanya sah. Bila mereka dijatuhkan, semuanya tidak sah. Tetapi politik bukan macam itu. Dalam demokrasi, kita menang secara sah dan kalau kalah, kita terima dengan lapang dada. Kita kena kerja semula. Yakinkan rakyat dan tunggu PRU akan datang. Tapi dalam case Shafie Apdal, dia coba cara pintas 2 kali. Sekali berjaya, sekali gagal. Tapi dua kali kaedahnya tetap sama, yaitu kaedah pintu belakang. Jadi sekarang saya ingin melontarkan beberapa persoalan panas kepada Anda semua. Yang pertama, adakah Shafie Apdal benar-benar reformis seperti yang digambarkan oleh penyokongnya, ataupun dia hanyalah oportunis politik yang pandai menggunakan retorik populis? Yang kedua, kenapa ramai aktivis politik yang hanya bersuara soal demokrasi apabila mereka tidak lagi berkuasa? Yang ketiga, adakah rakyat Sabah akan terus ditipu oleh slogan-slogan sedangkan rekod sebenar menunjukkan kegagalan pentadbiran? Dan soalan yang paling berani, adakah proyek IC 2.0 memang wujud dan sedang berjalan secara senyap demi menjamin undi kepada pihak tertentu? Saya tahu ini adalah soalan yang sangatlah kontroversi, tetapi beginilah. Kita tidak boleh terus bersembunyi di bawah retorik. Kita kena berani cakap kebenaran walaupun pahit. Kalau kita betul-betul sayangkan Sabah, kita tidak boleh terus biarkan sejarah diputar belit hanya untuk menaikkan semula orang yang sama. Akhir kata, kepada semua penonton Currents via MY, saya ucapkan terima kasih karena masih lagi setia mendengar. Saya tahu, topik ini memang berat dan mungkin menyinggung sesetengah pihak, mungkin menyinggung perasaan sahabat-sahabat kita. Tetapi kita tidak boleh berdiam diri apabila fakta diputar. Kalau kita ingin Sabah menjadi lebih baik, kita kena mulakan dengan bercakap benar dan bukanlah mengikut emosi. Jangan lupa untuk komen pendapat Anda di bawah, di ruangan komen di bawah, sebab saya ingin dengar apa pendapat Anda tentang langkah Istana 2018, tentang Project IC, dan tentang peranan sebenar Shafie Apdal dalam semua ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe channel ini kalau Anda ingin lebih banyak konten yang berani, tidak tapis, dan penuh dengan pendedahan. Sampai kita jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Ingat kawan-kawan, kebenaran mungkin tidak populer, tetapi ia tetap kebenaran. Jumpa lagi dan teruskanlah perjuangan untuk menuntut keadilan untuk Sabah. Salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja, jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih kawan-kawan.